wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu lagi pada minggu ini. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan perempuan, sentiasa Allah beri nikmat sihat, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa untuk tuan-tuan perempuan hadir pada setiap minggu kelas ustaz, ya. Terima kasih atas komitmen tuan-tuan perempuan. Tanpa kehadiran tuan-tuan dan perempuan, gamaknya ustaz mengajar kursi meja aja tuan-tuan perempuan. Allahu akbar. Terima kasih ya datang ke kelas ustaz ni. Dan perempuan, syukur banyak-banyak juga pada Allah. Di antara jutaan manusia di luar sana, kita, tuan-tuan dan perempuan sahajalah yang dipilih oleh Allah untuk datang belajar mengaji pada waktu pagi ini. Kalau ditakdirkan saat lagi kita meninggal, perempuan, yakinlah kita ni mati syahid, insya-Allah. Perempuan, sebab perbuatan yang kita lakukan pada hari ini, kita memperjuangkan agama Allah. Kita memperjuangkan kitab suci Al-Quran. Kalau perempuan tak belajar, perempuan tahu tak apa hukumnya. Kalau dalam satu kampung tak ada orang yang belajar mengaji, maka kata para ulama hukumnya berdosa satu kampung. Jadi perempuan ni hero dan heroin yang menyelamatkan penduduk Taman Tun Dr. Ismail daripada berdosa. Sebab adalah wakil daripada penduduk Taman Tun yang belajar mengaji Quran. Alhamdulillah. Ustaz, sampai bila kami nak belajar macam ni, Ustaz? Jawabnya sampai ke akhir hayat kita. Selagi hayat di kandung badan, maka belajarlah kita. Walaupun kadang-kadang apa yang kita belajar ni, Ustaz, saya tak faham apa pun yang Ustaz ajar. Kadang-kadang kita berlaku begitu, Ustaz. Mungkin masa itu kita tengah macam-macam urusan ataupun masalah negara yang kita tengah fikirkan. Jadi, kita tak dapat terima apa yang Ustaz ajar. Puan-puan, memadailah perempuan daripada kita duduk di rumah sahaja. Daripada tuan-tuan duduk di rumah saja tak ada apa-apa, baik kita datang kelas, setidak-tidaknya dapat pahala. Dapat pahala datang mengaji walaupun mungkin kita tak berapa faham apa yang ustaz ajar. Tapi saya yakin, saya doakan mudah-mudahan kehadiran perempuan ini membawa kepahaman yang terbaik apabila kita balik di rumah nanti. Dan perempuan itu sebabnya hari ini ustaz bekalkan nota ringkas di belakang sana. Kita ada nota ringkas berkenaan dengan kaedah membaca hamzah wasal. Siapa tak dapat nota ni, tuan dapatkan segera, takut kehabisan. Jadi perempuan, nota ni akan kita guna, akan datang bila kita nak buat sesi ulang kaji, insya-Allah. Okey perempuan, hari ni pejam celik, dah masuk berapa hari bulan? 3 Ogos 2023 bersamaan 16 Muharram 1445 Hijriah. Bermakna kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram. Ustaz, saya dah terlepaslah program Ustaz hari itu. Boleh ke saya bersedekah lagi, Ustaz? Jawapannya boleh. Puan-puan sedekahlah bila-bila masa. Janji kita bersedekah. Dan mudah-mudahan sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan, hari ini Ustaz nak sudahkan, nak habiskan cerita berkenaan dengan kaedah membaca hamzah wasal di bawah satu tajuk yang cukup penting. Kalau puan-puan tengok buku tajuk Ustaz, muka surat 74, saat lagi Ustaz nak sambung ceritanya, iaitu tajuknya adalah kalimah yang tidak terikat dengan peraturan. Ini tajuk yang sangat penting dan tuan-tuan kena dengar kuliah Ustaz sebentar lagi, ya. Tapi sebelum tu, apa khabar kaedah-kaedah sebelumnya yang Ustaz dah ajar pada minggu sudah? Puan-puan masih ingat lagi tak ada berapa kategori kata minggu sudah? Senyap tak menjawab. Ada 4 kategori kata. Saat lagi kita ulang siaran. Dan puan-puan ingat tak? Ustaz ada bagi latihan rasanya minggu sudah. Dah siap ke belum? Dah siap, Alhamdulillah. Tapi tak tahulah Ustaz betul ke salah. Dan ada 2-3 orang pelajar yang cuba menghantar buku pada Ustaz. Ustaz semak, ada salah. Ada salah pada jawapan. Tak apa. Saat lagi kita semak jawapan. Tapi sebelum tu, puan-puan kita ulang kaji dulu 4 kategori kata yang menjadi asas kepada kaedah pembacaan hamzah wasal dalam Quran nanti. Tapi sebelum tu mari sama-sama kita mohon keberkatan daripada Allah dengan dimulai kuliah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama tanda tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik puan-puan, mari kita ulang kaji ataupun ulang siaran berkenaan dengan 4 kategori kata yang mesti kita fahamkan untuk menentukan baris mana yang kita kena baca pada hamzah wasal. Tapi sebelum tu puan-puan dah dapatkan belum nota ringkas ustaz di belakang sana? Puan-puan kalau dah dapat baguslah. Dan puan-puan cuba tengok nota ringkas kita sekejap ya. Saya nak puan-puan tengok nota ringkas kita yang nombor 1. Nota ringkas nombor 1 di situ ada ustaz tulis berkenaan dengan ciri-ciri hamzah wasal. Yang ni tuan-tuan puan-puan kena faham dulu sebelum kita cerita tentang kategori kata. Puan-puan dekat situ ustaz tulis apa? Ada berapa ciri hamzah wasal? Ada berapa? Ada 6 ciri. Marilah ustaz bacakan. Yang pertama, hamzah wasal adalah, baca, gabungan antara huruf alif dan kepala huruf sad. Kepala huruf sad tu letak di mana? Di atas apa? Di atas alif. Ada ke di bawah? Ada ke di kiri dan kanan? Tak ada. Kalau ada salah cetak Quran tersebut perempuan ya, dia mesti di atas saja perempuan ya. Okey, poin yang pertama ataupun ciri pertama. Ciri yang kedua tolong baca sama-sama. Hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah sahaja. Faham ke ayat ustaz tu? Maksudnya di sini hamzah wasal hanya letak di awal perkataan saja. Dia tak ada di tengah, tak ada di hujung. Ustaz, yang kami selalu nampak di tengah di hujung tu apa? Itu namanya hamzah qata'. Sekarang ni kita sedang belajar hamzah apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal dengan hamzah qata' sama ke tidak? Tak sama. Alhamdulillah. Jadi puan-puan faham tak statement ayat yang kedua ustaz tadi? Ustaz kata hamzah wasal hanya letak di awal kalimah. Tiba-tiba anak cucu bertanya, apa contohnya? Sudah. Apa contohnya? Puan-puan ambillah nama Allah. Nama Allah. Nama Allah macam mana ejanya? Alif, lam, lam, ha. Alif yang ustaz sebut tu huruf apa? Hamzah wasal. Jadi tak perlulah ustaz tulis kat whiteboard lah puan-puan, banyak kali dah ustaz tulis kat whiteboard. Dan kita pun dah belajar dah kaedah alif, lam, al-jalah satu ketika dulu. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi contoh yang kedua tadi, hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah saja. Tuan-tuan puan-puan jangan ambil contoh yang susah-susah. Ambil contoh dalam kalimah Allah. Alif, lam, lam, ha. Alif yang kita sebut itu adalah hamzah wasal yang letak di awal kalimah tadi. Dan banyak tak contoh lain lagi? Banyaklah puan-puan. Puan-puan bagilah contoh alhamdulillah apa ke saja. Dalam Quran banyak contoh yang lain juga. Tapi contoh yang paling simple, paling senang adalah pada sebutan kalimah nama Allah yang dia eja alif lam lam ha. Seterusnya statement yang ketiga, ikut ustaz, hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Ayat ni kena faham sungguh-sungguh. Siapa tak faham ayat ni payahlah kita nak belajar hukum ni perempuan ya. Jadi kata ulama hamzah wasal ni memang banyak dalam Quran, tapi hakikatnya banyak tidak dibaca. Kenapa tak dibaca? Masa bila tak dibaca ni? Ketika sambungkan bacaan, wasal bacaan. Contoh macam mana? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini namanya satu apa? Ini namanya satu ayat, bukan satu perkataan. Ini satu ayat. Dalam satu ayat ni, puan-puan nampak ada berapa perkataan ataupun kalimah? Ada 4. Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahmani 3, Ar-Rahim 4. Puan-puan perasan tak? Daripada 4 kalimah tadi, ada 3 kalimah yang ada di awalnya hamzah wasal. Betul? Tapi puan-puan perasan tak? Oleh kerana kita baca wasal, maka automatik hamzah wasal tu tidak dibaca ataupun digugurkan daripada bacaan. Maka kita baca macam mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah hamzah wasal tu tidak dibaca? Inilah ceritanya. Statement yang keberapa tadi? 3. Dan hal yang puan-puan buat macam tadi itu banyak berlaku dalam bacaan Quran kita. Dan puan-puan biasanya kita baca Quran satu ayat demi satu ayat ke satu perkataan demi satu perkataan? Satu ayat demi satu ayat kan? Puan-puan jarang-jarang ataupun mungkin sekali-sekali saja kita baca perkataan-perkataan itu pun bergantung kepada surah yang kita baca. Kalau surah tu ayatnya pendek-pendek, mungkin kita akan baca hanya perkataan saja. Contohnya Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman kan? Allamal Quran. Ar-Rahman tu satu perkataan tu. Bukan satu ayat, tu satu perkataan, satu kalimah. Jadi puan-puan, kat situ mungkin kita akan baca satu kalimah. Tetapi kebanyakan dalam Quran, kita jumpa adalah dalam bentuk ayat. Maka kalau sambungkan kalimah 1 dengan kalimah 2, kalimah ketiga dan kalimah keempat, secara automatik hamzah wasal tidak dibaca dalam bacaan. Setakat ni faham statement yang ketiga tadi? Maknanya contoh kalau puan-puan nak bagi pada anak cucu, bacalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ ada berapa hamzah wasal? Ada 3. Dan ketiga-tiga hamzah wasal itu tidak dibaca sebab kita sudah membaca wasal pada setiap kalimah tadi. Puan, seterusnya statement yang keempat ikut. Hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Itulah tujuannya kita kena belajar kaedah membaca hamzah wasal. Pasal apa dalam Quran nanti sekali-sekala hamzah wasal tu kena baca. Masa bila kena baca hamzah wasal? Apabila ingin, ulanglah ayat ustaz tadi. Apabila ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Faham tak ayat tu? Puan-puan, ustaz nak buat ayat ni berfikir panjang, lama ustaz memikirkan. Macam mana nak bagi faham, nak bagi mudah orang awam macam kita ni nak memahami tentang kaedah membaca hamzah wasal. Jadi para ulama kata apa? Hamzah wasal ni hanya perlu kamu baca sekiranya kamu nak mula pada dia sahaja. Contohnya kita ambil dalam surah Al-Fatihah. Dalam Fatihah ada berapa semua hamzah wasal? Ada berapa? Puan-puan tengok kat mana jawapannya. Dalam nota tak ada jawapannya puan-puan. Ustaz bagi jawapan ni dekat kuliah ustaz sebelum inilah. Jadi ustaz dah khabar dalam Fatihah banyak hamzah wasal. Ada 14 tempat yang ada hamzah wasal. Tetapi kena ingat, hanya 3 kalimah ini saja yang mana hamzah wasalnya dibaca. Sebab apa? Sebab apa hamzah wasalnya dibaca ni 3 kalimah ni? Sebab kita ingin memulakan bacaan padanya. Jadi puan-puan perasan tak pada ayat yang kedua, surah Al-Fatihah dimulakan dengan apa? Alhamdulillah. Begitu juga dengan ayat yang ketiga dimulakan dengan apa? Ar-Rahman. Itu ada dalam nota ustaz ni. Alhamdulillah ayat kedua. Cuma ustaz tak tulis dah ayat kedua. Tapi puan-puan sedia maklum. Sebab kita dah berpuluh tahun baca surah Fatihah. Takkanlah tak tahu ayat kedua surah Fatihah apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillah tu letak di mana? Di permulaan ayat. Dan kebetulan pada kalimah Alhamdulillah tu tuan, ada hamzah wasal. Dan hamzah wasal ni huruf yang ada baris ke tak ada baris? Jadi siapa yang menentukan baris? Dan puan-puan nak menentukan baris adalah kita. Berdasarkan kaedah yang ulama' dah bagi kepada kita. Okey. Puan-puan, jadi untuk kalimah Alhamdulillah ni, hamzah wasal puan-puan kena baca baris satu di atas. Begitu juga dengan Ar-Rahmani, juga kena baca baris satu di atas. Kecuali ayat yang berikutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa tu? Ayat 6 kan? Ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim. Hamzah wasalnya kena baca baris mana puan? Yang tu baris bawah. Dengar molek-molek. Persoalannya,
Kenapa yang tadi baris atas, kenapa yang ni baris bawah? Tuan-tuan, kenapa dibaca begitu? Sebab kata ulama, statement yang kelima dan keenam itulah jawapannya. Statement yang kelima, cuba ikut ustaz dulu. Hamzah wasal hanya boleh dibaca dengan baris satu di atas, atau satu di bawah, atau satu di depan. Kemudian kalau nak tahu kenapa kita baca hamzah wasal tadi, baris satu di atas, di bawah dan di depan, jawapannya adalah pada statement yang keenam. Untuk menentukan baris satu di atas, atau satu di bawah, atau satu di depan, pada hamzah wasal, ia tertakluk kepada 4 kategori kata. Inilah jawapannya. Macam mana kita nak menentukan baris pada hamzah wasal tadi? Sebenarnya dia bergantung kepada kategori kata. Jadi 4 kategori kata itu disebut dengan apa? Yang pertama isim, kata nama. 2 fi'il, kata kerja. 3 masdar, kata nama terbitan. 4 fi'il ammar, kata kerja suruhan. Siapa pernah belajar bahasa Arab, dia tahulah. Dia pernah dengar lah benda ni daripada ustaz-ustaz yang mengajar bahasa Arab. Tapi kan bukan semua Allah pilih kita ni sempat belajar bahasa Arab. Ada yang sampai hari ni kita tak pernah langsung belajar bahasa Arab, perempuan. Jadi tak apalah. Puan-puan kalau ada masa pergilah belajar. Ya, selagi ada ustaz-ustaz yang sudi mengajar, ustaz rasa dekat Masjid Taqwa ni ada kelas bahasa Arab, ya. Ataupun mana-mana tempat ada banyak kelas bahasa Arab, puan-puan pergi carilah. Dan puan-puan kena ingat ya, kita sebagai anak murid kena cari cikgu. Bukan cikgu cari anak murid. Kalau cikgu cari anak murid, bermakna itu tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Di mana cikgu cari anak murid. Jadi puan-puan, janganlah bagi ustaz cari anak murid. Biarlah anak murid cari ustaz. Tanya dengan masjid, tanya dengan AJK surau dan sebagainya. Di mana ada kelas bahasa Arab, maka puan-puan cubalah hadir, ya, walaupun mungkin tak lama. Ustaz, saya tak larat dengan bahasa Arab ni ustaz, mungkin sebulan 2, tak apalah, puan-puan datang. Setidak-tidaknya puan-puan akan dengar ni istilah-istilah ni. Yang pertama tadi namanya apa? Isim. Isim tu apa? Kata nama. 2 fi'il. Itu apa? 3 masdar. Itu apa? 4 fi'il ammar. Itu apa? Alhamdulillah, semuanya khusyuk tengok nota. Sebab apa kami tak hafal lagi lah ustaz. Allahu Akbar. Tak mengapalah puan-puan. Sebab kita ni dah berumur, dah meningkat usia kita ni. Jadi kita kadang-kadang nak mengingat payah. Jadi tak payah ingat lah puan-puan, tak payah hafal. Sebaliknya puan-puan rujuk nota ustaz. Jadi puan-puan, setiap kategori kata tadi, kata ulama' sudah menetapkan baris mana yang kamu kena baca. Contohnya kalau isim, kata nama, dia mesti baca hamzah wasalnya baris satu di atas. Kalau fi'il dengan masdar, baris satu di bawah. Kalau fi'il ammar, baris satu di depan. Jadi puan-puan lengkap tak baris pada hamzah wasal? Tetapi persoalannya puan-puan tak boleh ikut suka hati kita. Ustaz, saya rasa hari ini saya nak baca ni, kalimah ni baris satu di atas. Esok saya nak baca baris satu bawah. Lusa saya nak baca baris satu di depan. Yang tu tak boleh. Kalau ulama' dah tetapkan, kalau kita dah tahu kalimah tu adalah kategori isim, maka sampai bila-bila pun hamzah wasal kena baca baris atas. Kalau kita tahu kalimah tu fi'il ammar, sampai bila-bila puan-puan kena baca baris satu di depan. Begitu juga dengan fi'il dan juga masdar. Jadi puan-puan simpan balik nota kita ni. Nota ni akan kita rujuk di masa akan datang bila kita buat sesi ulang kaji, ya. Jadi sekarang ni saya nak puan-puan semua refer kepada buku tajuk ustaz. Jadi tadi kita ada 4 kategori kata. Cuba buka muka surat 72 dulu. Kita ulang siaran ya. Lepas ni kita buat bincangkan latihan. Lepas tu baru kita sambung kepada cerita perkataan yang tidak ada kaitan dengan peraturan. Itu tajuk yang terakhir. Okey, sekarang ni kita ulang siaran untuk kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab apa? Isim. Setiap kata nama, hamzah wasal baca baris di mana sat lagi? Baris satu di atas. Okey, persoalannya, kita ni tak faham makna, tak tahu bahasa Arab. Macam mana nak mengenal isim? Kata ulama, setiap kalimah yang terdapat hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah dan alif lam al-jalalah adalah isim.
Kan senang tu ayatnya, perempuan. Walaupun kita tak tahu makna kan, kita nak belajar bahasa Arab ambil masa. Nak terujuk kamus tak reti, kamus apa nak dirujuk. Jadi ginilah perempuan, kata ulama, kalau kamu cam kalimah tu ada hukum alif lam qamariyah atau syamsiah atau jalalah, maka secara automatik itu adalah isim. Contohnya dalam buku tajuk Ustaz, Al-Qamaru. Apa hukum tajwidnya? Alif lam qamariyah. Bukankah baru Ustaz tadi Ustaz khabar, setiap qamariyah jatuh dia kepada isim. Maka puan-puan nampak tak dekat alif lam qamariyah tu ada hamzah wasal. Maka puan-puan kena baca baris mana? Baris atas. Walaupun kita tak tahu apa makna al-qamaru Ustaz. Siapa yang tahu makna, alhamdulillah. Siapa yang tak tahu tak mengapa. Yang penting kita tahu hukumnya adalah alif lam. Itulah gunanya belajar tajwid. Tapi kan sayang, di luar sana ramai yang tak belajar tajwid, ramai yang tak belajar bahasa Arab. Jadi mereka tak tahu macam mana nak menentukan baris pada dia. Macam puan-puan ni walaupun tak belajar bahasa Arab, tapi puan-puan belajar tajwid dan puan-puan kenal tak alif lam qamariyah? Kenal, itu sebab puan-puan boleh jawab soalan Ustaz tadi. Alhamdulillah. Seterusnya nombor 2, al-jibalu. Apa nama hukum tajwidnya? Alif qamariyah ke syamsiah? Kadang-kadang yang dah belajar pun lupa pula. Allahu Akbar. Puan-puan jangan lupa tahu alif lam qamariyah lah. Pasal ada lam mati kat situ. Jadi kesimpulannya, al-jibalu ni termasuk dalam apa? Isim lah, kata nama. Walaupun tak tahu apa makna al-jibalu, tetapi puan-puan tahu ini adalah alif lam qamariyah. Maka ulama kata kalau kamu nak baca hamzah wasal, kamu kena baca baris satu di atas. Maka kita bacalah al-jibalu. Sebut. Tiba-tiba anak cucu baca il-jibalu. Betul salah? Ul-jibalu. Betul salah? Salah. Kenapa salah? Sebab maknanya tidak sama seperti al-jibalu. Puan-puan, bahasa Arab ni sensitif. Kalau kita salah baris ataupun salah tanda bacaan, maka makna kalimah itu akan berubah. Jadi puan-puan, itu sebab kita kena belajar ni kaedah membaca hamzah wasal. Supaya tidak ada di kalangan kita yang baca il-jibalu ataupun ul-jibalu. Sebaliknya baca al-jibalu. Masya Allah. Pandai. Seterusnya. Yang kiri sekali tu. Sebut sama-sama. Allahu. Sebut. Kalau Ustaz tanya apa nama hukum tajwidnya? Al-jalalah. Maka automatik jatuh kepada isim. Maka nama Allah itu sudah semestinya dibaca baris satu di atas. Dan tak ada siapa pun pernah saya dengar Tok Imam baca illahu ataupun Allahu. Mesti baca Allahu. Okey, seterusnya asy-syajaru. Hukum tajwid syamsiah, maka automatik dia adalah isim. Maka puan-puan bacalah hamzah wasal baris satu di atas. Seterusnya asy-syamsu. Juga baris satu di atas. Lagi satu an-nujum. Juga baris satu di atas. Dan puan-puan Ustaz nak ingatkan tahu. Untuk isim, ulama pesan apa tahu? Kita jangan ataupun dilarang untuk merujuk huruf yang ketiga. Jadi jangan refer huruf ketiga. Sebab kalau refer huruf ketiga nanti contohnya untuk kalimah yang kedua tadi al-jibalu. Kalau puan-puan refer huruf ketiga, nanti puan-puan ada yang baca il-jibalu. Il-jibalu dengan al-jibalu lain makna puan-puan. Jadi berhati-hati, jangan salah kategori ataupun jangan salah baris pada hamzah wasalnya. Jadi kesimpulannya untuk kata nama ni, puan-puan kena cam hukum apa tadi? Alif lam qamariyah, syamsiah dengan jalalah. Kena cam. Ustaz, kalau saya tak cam macam mana? Pergi belajar. Belajarlah. Belajar dengan mana-mana ustaz belajar dengan saya. Puan-puan, biasanya alif lam qamariyah, syamsiah ni tahap berapa? Tahap 1. Jalalah. Tahap 3 baru hari itu kita belajar. Baru sebulan, 2 bulan sudah kita belajar kan? Jadi alhamdulillah puan-puan ni beruntung. Pasal apa? 3 hukum yang Ustaz sebut tadi semua dah belajar belaka. Cuma persoalannya ingat tak ingat sahajalah kita puan-puan. Allahu Akbar. Jadi Ustaz kalau nak bagi ingat macam mana? Datang kuliah. Datang belajar dengan Ustaz. InsyaAllah nanti Ustaz ingatkan. Dan puan-puan di bawah tajuk kata nama ni, ada satu istilah yang puan-puan mungkin tak pernah dengar sebelum ini. Namanya bacaan naqal. Sebut sekali lagi. Bacaan naqal. Bukannya nakal. Naqal. Kalau nakal tu budak-budak nakal berbuat. Ini nakal. Nakal tu maknanya apa?
Memindahkan hanya berlaku pada surah Al-Hujurat ayat 11 sahaja. Satu ni je dalam Quran tau, tak banyak. Satu ni sahaja dalam Quran, tidak banyak. Dan kata ulama, untuk kalimah ini ada dua kaedah bacaannya. Sekiranya kamu wasal, maka kalimah itu dibaca dengan dah senyap-senyap pula. Sekiranya wasal, maka kalimah itu dibaca dengan lismu. Kalimah yang puan-puan nampak tu, selepas kalimah bi'sa kan ada lismu tu kan. Maka dibaca dengan lismu. Ya, kalau wasal dibaca lismu, tapi kalau nak mulakan bacaan pada dia, maka ulama pesan kamu baca dengan alismu. Agak-agak bacaan mana yang kita akan praktikkan? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama. Kalau pertama macam ni lah bacaannya, wasal ya, ikut ustaz. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Perempuan dah catat belum kaedah bacaannya? Dah catat kan, dah ustaz tulis minggu sudah ya. Jadi perempuan kena catat, pastikan jangan salah baca. Maklumlah di rumah nanti perempuan bersendirian. Tak ada ustaz, tak ada geng. Perempuan seorang-seorang. Jadi perempuan jangan confuse. Sekali lagi diulang bacaan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi, perempuan kalau perempuan tak tahu baca, ada yang saya dengar perempuan, ada jemaah yang baca macam mana tahu? Bi'sal ismul. Bi'sal ismul. Sebab dianggap dekat situ ada alif lam qamariyah. Sedangkan tak ada hukum alif lam. Dan kenapa ini namanya bacaan nakal? Sebab berlaku perpindahan baris. Baris satu di bawah kepada huruf lam. Jadi benda ni ustaz dah terangkan dah sebelum ni dalam kuliah ustaz. Jadi tak apa perempuan, jangan risau. Nota untuk bacaan nakal ni, perempuan tak payah hafal, tak payah ingat. Sebab nota ni ataupun bacaan nakal ni ustaz tak keluarkan dalam ujian. Yang ni ustaz kecualikan. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Setuju saja perempuan ya. Alhamdulillah ustaz. Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Pasal apa? Kami kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa ustaz apa nama bacaan nakal. Jadi sebagai pembaca Quran, jangan tidak tahu bacaannya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu kalau wasal. Tapi kalau nak baca kalimah itu saja, alismu sebut. Biasanya kalau nak baca kalimah alismu tu, biasanya kita belajar bahasa Arab lah. Tapi kalau kita baca Quran, kita tak akan baca alismu. Kita baca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Okey, tinggalkan yang tu perempuan. Sekarang ni, perempuan dah belajar berapa kategori tadi? Yang Ustaz sebut tadi berapa kategori? Apalah, 4-nya baru 1, iaitu kata nama, isim. Kan baru 1. Okey, yang kedua minggu sudah. Buka surat sebelahnya tu, 73. Ini namanya siaran ulangan. Sesiapa yang tak datang minggu sudah, dengarlah siaran ulangan ni perempuan. Okey. Perempuan, nombor 2, cuba tengok di atas tu. Disebut sebagai kata kerja. Ataupun dalam bahasa Arabnya fi'il. Siapa belajar bahasa Arab dia tahulah. Fi'il ni ada banyak kategori. Kita ada fi'il madhi, kita ada fi'il mudhari', kita ada mustaqbal, kita ada fi'il ammar. Dia banyak kategori fi'il ya, tapi tak apalah. Kita bukan nak belajar bahasa Arab, tetapi macam mana kita sebagai orang awam nak kenal fi'il. Kata ulama, ingat tak nota ustaz minggu sudah, cuba rujuk nota ustaz minggu sudah. Ustaz tulis apa? Ciri-ciri fi'il. Dalam satu kalimah, tengok nota ustaz minggu sudah di whiteboard, minggu sudah sila. Dalam satu kalimah, tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Sebenarnya kan siapa yang tak datang minggu sudah, puan-puan dapatkan nota baru ustaz tadi ni pun dah ada jawapan. Kat sini pun dah ada. Ya? Okey, jadi puan-puan faham tak ayat ustaz tu? Ciri yang pertama pada fi'il, andai kata kita ni tak faham makna bahasa Arab, maka kata ulama dalam satu kalimah tu, dia tak ada hukum alif lam. Tapi hamzah wasal ada di awal kalimah tersebut. Setakat ni faham tak? Okey, nombor 2. Rujuk huruf ketiga. Sebut. Yang sentiasa berbaris, satu di atas atau satu di bawah. Maka hamzah wasal dibaca baris satu di bawah. Kalau perempuan rujuk nota ustaz yang 2 keping ni, ada jawapannya perempuan ya. Mungkin perempuan tak datang minggu sudah kan. Nota ni ada dia punya ciri-ciri fi'il.
Jadi ciri-ciri fi'il ada berapa tadi? Ciri fi'il ada berapa? Ada dua lah kan yang kita sebut tadi. Maka mari kita semak contoh kalimah-kalimahnya. Semuanya ada dalam buku tajuk Ustaz. Kalau puan-puan tengok ada 4 contoh. Kalau tengok dalam nota, kita punya nota sampingan ni ada 5 contoh. Tapi nota dalam buku tajuk Ustaz ni ada 4. Cuba baca. Ihdina. Istaghfara. Ighfirli. Irhamna. Semua ni dalam kategori fi'il. Fi'il lah. Sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il mustaqbal ataupun fi'il ammar. Puan-puan tak kisahlah fi'il apa pun. Yang penting puan-puan nampak tak dalam kalimah tu ada hamzah, tak ada hukum alif lam tetapi ada hamzah wasal. Betul tak? Contohnya ihdina. Ada hukum alif lam tak? Tak boleh. Kita tak boleh kata ustaz ni alif lam qamariyah. Tak boleh. Syamsiah tak boleh. Jalalah. Apatah lagi tak boleh. Jadi, tetapi dalam kalimah tu ada tak hamzah wasal? Ada. Maka, puan-puan kata ulama rujuk huruf ketiga. Di sinilah puan-puan kena rujuk huruf ketiga. Yang selalu puan-puan dengar satu ketika dulu ustaz-ustaz mengajar ya. Di mana dia kata rujuk huruf ketiga. Boleh. Tetapi dengan syarat, dalam kalimah itu tidak ada hukum alif lam pada dia. Tetapi ada hamzah wasal. Puan-puan huruf ketiga bagaimana? Ihdina tu huruf ketiga bagaimana? Bari bawah, kenapa bari atas pula? Bari bawah. Puan-puan tahu tak kira huruf ketiga? Puan-puan tahu tak kiranya? Macam mana nak kira? Puan-puan kira bermula daripada hamzah wasal. Hamzah wasal tu huruf yang keberapa? Pertama. Dhamir huruf yang keberapa? Dal huruf yang keberapa? Itulah huruf yang ketiga. Puan-puan kira lah sendiri ya puan-puan ya. Jadi huruf ketiga tu huruf dal ustaz, bari bawah. Maka di sini kami kena baca hamzah wasal dengan baris satu di bawah. Maka kita bacalah selama ni berpuluh tahun duk baca Fatihah. Ihdina, sebut. Pandai. Begitu juga dengan istighfara. Pun sama juga. Kaedahnya ikut macam tadi. Maka dibaca bari bawah. Begitu juga dengan ighfirli dan irhamna. Minggu sudah ada tak ustaz bagi tahu apa makna ayat ni? Apa makna kalimah ni? Ihdina apa makna? Tunjukkanlah kami. Istighfara, mohon keampunan. Ini kan satu perbuatan, mohon ampun. Ighfirli, ampunkanlah aku ataupun ampunkanlah saya. Irhamna, mohon rahmat ataupun rahmatilah kami. Jadi puan-puan, ini adalah satu perbuatan ataupun kelakuan dalam bahasa Arab kita. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, siapa dapat peluang belajar bahasa Arab, Masya Allah, Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Tapi siapa tak ada peluang, belajarlah tajwid. Ustaz, kalau tajwid pun saya tak belajar macam mana? Bahasa Arab saya tak nak belajar, tajwid pun saya tak nak belajar. Jawabnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak payah hidup lah perempuan. Ya? Jadi perempuan minta maaf lah perempuan. Inilah hakikat kehidupan kita. Janganlah kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Allah bagi nikmat masa sama ke tak sama kita semua ni? Sama belaka, semua 24 jam. Tak ada yang dapat 25 jam perempuan, semua dapat 24 jam. Jadi gunakan nikmat masa untuk belajar Quran setidak-tidaknya ya. Okeylah perempuan. Jadi persoalannya fi'il ni banyak ke tak banyak dalam Quran nanti? Banyak. Itu sebab kalau perempuan tengok nota ustaz ni, nota ringkas ni ada banyak contoh-contoh yang lain. Nanti akan datang kita akan baca ya insya-Allah. Ataupun saat lagi kita baca Quran kita tengok contoh-contoh lain. Okey, seterusnya kategori yang ketiga, sebut. Iyalah sebut kata nama terbitan ataupun masdar. Apa dia kata nama terbitan ni? Ustaz tak faham lah saya. Gini, yang saya faham, yang saya belajar, kata nama terbitan ini kata ulama adalah perkataan yang ada imbuhan. Sama ada awal atau akhir ataupun salah satu daripadanya. Dia ada imbuhan. Ya? Jadi perempuan beginilah. Untuk mengenal masdar, rupa-rupanya dia ada ciri-ciri. Siapa ada nota ni? Siapa ada nota ringkas ni saya rasa boleh rujuk ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia apa? Cuba paman tengok di bawah tu. Dalam satu kalimah baca. Tiada hukum alif lam. Tetapi ada hamzah wasal. Sama jugalah statementnya dengan fi'il tadilah. Dalam satu perkataan tak ada hukum alif lam tapi ada hamzah wasal. Okey, statement yang kedua. Di hujung kalimah. Terdapat huruf mad. Dan tanwin. Puan-puan faham tak ayat ustaz tu? Maknanya dalam kalimah yang ada masdar ni, biasanya ada huruf mad, alif, waw atau ya. Dan biasanya juga ada tanwin. Tanwin tu apa?
Baris dua lah, atas, bawah atau depan. Salah satu lah ya perempuannya, bukan tiga-tiganya ada kat situ. Salah satu. Kemudian, baca statement yang ketiga, rujuk huruf ketiga yang sentiasa berbaris satu di bawah. Maka hamzah wasal dibaca baris satu di bawah. Maknanya untuk masdar, sama macam fi'il. Kita kena refer huruf ketiga. Tapi kena ingat, untuk masdar, huruf yang ketiganya kata ulama' sentiasa baris bawah. Dia tak ada baris atas. Tapi untuk kata kerja macam di atas tadi, dia ada baris atas atau bawah. Itu different yang perempuan kena fahamkan di situ. Okey, tak apalah. Sekarang ni perempuan tengok ada 4 contoh kat situ. Ibtigha'an. Bukankah kalimah itu tak ada hukum alif lam? Tapi hamzah wasal ada tak? Ada. Alhamdulillah. Ikhtilafan. Sama jugalah, dia tak ada alif lam tapi ada hamzah wasal. Lepas tu kita kena refer huruf ketiga, rujuk huruf ketiga lah puan. Huruf ketiga huruf apa? Kalau ibtigha'an huruf ketiganya ta. Kalau ikhtilafan ta juga huruf ketiga. Dan kebetulan ketiga huruf yang ketiga ni semuanya baris satu di bawah. Baris satu di bawah. Istikbaran. Sebut. Sama juga huruf ketiga huruf ta baris satu di bawah. Yang terakhir istihyain. Sama jugalah baris satu di bawah. Maka kalau dah huruf ketiga baris satu di bawah, hamzah wasal pun ikut baca baris satu di bawah. Dan di sini perempuan tak boleh baris satu di atas ataupun di depan ya, sebab huruf ketiganya baris di bawah. Perempuan, ada tak ustaz bagi tahu apa makna kalimah tadi? Minggu sudah ada tak ustaz bagi tahu? Adalah. Ibtigha'an apa makna? Pencarian. Ikhtilafan, perbezaan. Istikbaran, kebesaran. Istihyain, dalam keadaan yang malu. Jadi perempuan, inilah antara maknanya. Dan kalau perempuan belajar bahasa Arab, mesti perempuan akan dapat makna yang lebih tepat lagi lah. Jadi perempuan tak apa. Yang penting sekarang ni, perempuan nampak tak different perbezaan antara fi'il dengan masdar. Kalau perempuan perhatikan, masdar dia banyak menggunakan tanwin. Dia ada baris dua dalam kalimah tersebut. Nampak tak? Setiap kalimah tadi semua ada baris dua. Betul? Dan dia ada penggunaan huruf mat. Tapi berbeza dengan fi'il. Fi'il dia tidak menggunakan baris dua. Walaupun ada penggunakan huruf mat tapi tak banyak. Ataupun sekali-sekali aja diguna. Tapi kebanyakannya dia tidak menggunakan tanwin dan tidak menggunakan huruf mat. Okeylah puan-puan, kalau nak tengok contoh lain nanti kita baca Quran, kita tengok ya. Okey, last kali kata kerja suruhan. Sebut. Ataupun dalam bahasa Arab fi'il ammar. Sebut. Okey, buka buku taji Ustaz muka surat 74. Okey. Baik, macam mana nak mengenal fi'il ammar dalam Quran? Ciri yang pertama, dalam satu kalimah, minggu sudah punya nota, cuba rujuk, minggu sudah punya nota. Dalam satu kalimah, tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Kalau perempuan nak dapat ayat Ustaz tu tadi, mungkin perempuan tak datang minggu sudah, perempuan refer ni, nota yang kedua ni. Nota yang ni, nombor 2. Ada dia punya statement tu. Sekali lagi ulang, dalam satu kalimah, tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Statement yang kedua, rujuk huruf ketiga, yang sentiasa berbaris satu di depan, maka hamzah wasal dibaca baris satu di depan. Beza tak dengan yang tadi? Beza Ustaz. Tadi huruf ketiganya baris satu di atas atau bawah. Tapi kali ini huruf ketiganya baris satu di depan. Maka mudahlah bagi kami nak mengecamnya Ustaz. Mengecam fi'il amar. Jadi antara contohnya dalam Quran, Bapak tengok buku taji Ustaz dulu. Tengok buku taji Ustaz. Ada 4 contoh. Uqtulu, u'fu, ud'u, unzur. Bapak nampak tak dalam kalimah tu tak ada hukum alif lam. Tapi ada hamzah wasal. Lepas tu Bapak kena buat refer huruf ke berapa? Refer lah huruf ketiga, rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga semuanya baris mana? Semuanya baris satu di depan. Maka senanglah bagi kita. Ulama kata kalau kamu dah nampak huruf ketiga baris depan, hamzah wasal sat lagi pun kamu baca baris depan. Itu sebab kita baca sekali lagi, uqtulu,
u'fu, ud'u, unzur. Ikut ustaz memang senang pasal ustaz ada kat depan ni. Alhamdulillah. Tapi di rumah ustaz tak ada puan-puan. Puan-puan kena pandai-pandai bawa diri. Dan puan-puan ingatlah kaedah yang ustaz ajar tadi. Maka yakinlah bahawa semua kalimah yang kita baca itu adalah golongan ataupun kategori kata kerja suruhan ataupun fi'il ammar. Ustaz ada bagi tahu tak apa makna uqtulu. Uqtulu maknanya bunuhlah. Tulis-tulis kalau puan-puan nak tahu makna lah. Wa'fu, maafkanlah, ampunkanlah. Bolehlah tu. Ud'u, mintalah ataupun berdoalah. Pun boleh juga. Uzur, lihatlah. Pandai bahasa Arab anak murid saya. Alhamdulillah. Pasal minggu sudah ustaz dah bagi tahu dah maknanya. Allahu Akbar. Tapi kan, saat lagi bila kita baca Quran, kalau jumpa kata kerja suruhan nanti saya tunjukkan ya pada perempuan insya-Allah. Jadi sekarang ni dah selesailah 4 kategori kata yang basic asas kepada kaedah nak membaca hamzah wasal. Setakat ni puan-puan faham ke tidak? Okey, kalau sebelum kita semak jawapan buku latihan kita, ustaz nak tanya sekali lagi. Ustaz sebut kategori kata, puan-puan nyatakan baris pada hamzah wasal. Boleh? Okey, kalau ustaz kata isim, baris satu di atas. Fi'il ammar, apa nak bawahnya? Fi'il ammar, baris satu di depan, tak sampai seminit tadi. Puan-puan, belum balik rumah lagi puan-puan. Sekali lagi diulang, dengar betul-betul soalan saya. Fi'il ammar, baris satu di depan. Masdar, bawah fi'il, bawah isim. Fi'il ammar. Fi'il ammar, depan. Fi'il saja. Fi'il. Bawah, masdar, isim. Dah cukup lah perempuan. Allahu Akbar. Dah cukup. Macam teka-teki pula kita ya. Macam soalan kuis pula. Allahu Akbar. Perempuan, begitulah kita belajar. Kita kena buat sesuatu yang mana kita boleh ingat sampai bila-bila. Ya. Tapi kalau perempuan macam Ustaz buatlah macam mana pun saya tak ingat dah Ustaz. Dah blank dah, dah jam dah kepala saya ni. Macam mana Ustaz? Maka perempuan rujuklah kitab tajwid saya ataupun nota ringkas Ustaz. Ya, insya-Allah. Jadi puan-puan, sebelum kita lanjutkan kepada tajuk kalimah yang tidak terikat dengan peraturan, ada baiknya kita bincang latihan kita dulu, boleh? Okey, sila buka buku latihan, saya yakin semua dah buat. Siapa yang tak buat latihan ni, tak apa, Ustaz tak marah pun. Puan-puan, saat lagi puan-puan terus tulis jawapan. Maka bila terus tulis jawapan tu, confirm betul belaka. Sebab jawapannya kita bincang. Okey, ready? Muka surat berapa? Muka surat 48. Okey, ready? Senang aja cara nak menjawab ni. Latihan yang ketiga. Nyatakan baris satu di atas atau di bawah atau di depan pada hamzah wasal ini. Puan-puan nampak ada berapa soalan? Ada 16 soalan. Okey, macam mana nak jawab, macam mana nak baca dulu? Yang pertama soalan nombor 1. Apakah soalannya? Kalimahnya apa? Ar-Rahim. Baca sama-sama. Maka jawapannya begini. Contoh ya, contoh ni contoh saja. Nombor 1. Macam ni tadi, puan-puan dah nampak dah Ar-Rahim. Jadi puan-puan tak perlu salin kalimah tu tau. Puan-puan tak perlu salin kalimah ni. Sebaliknya jawapannya di sini. Ni, jawapannya bubuh sempadan. Puan-puan nak kata baris mana ni? Maka jawapannya ini. Baris satu di atas. Boleh? Alhamdulillah. Perempuan ini cara jawapan tau. Nanti dalam exam akan datang, ada ujian akan datang. Perempuan jawab macam ni. Dan perempuan tak payah eja. Dulu ada pula pelajar salah faham, dia ngeja. D-A-B-A, R-I-S baris, S-S-A-T-U-T 1. Di atas pun dia eja juga perempuan. Allahu Akbar. Perempuan kita ni bukan nak belajar bahasa Melayu perempuan. Kita nak belajar ringkas bagaimana nak meletakkan baris pada hamzah wasal. Jadi saat lagi kita baca macam mana? Ar-Rahim. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Al-Akhiri. Tapi sebelum tu saya nak tanya. Mana puan tahu hamzah wasal ni baca baris satu di atas? Hukumnya adalah alif lam syamsiah. Ingat, alif lam syamsiah, maka automatik dia adalah isim. Maka automatik hamzah wasal ni baca baris satu di atas. Yang kedua, Al-Akhir. Puan-puan, apakah hukum kalimah ini?
Alif lam qamariyah. Maka automatik jatuh hamzah wasalnya baris satu di atas. Sama juga macam tadi. Kan senang. Sekiranya kita kenal apa dia alif lam. Tapi kalau puan-puan tak kenal, itu masalah pada kita untuk nak membaca hamzah wasal. Okey. Seterusnya, ni contoh ya. Contoh saja Ustaz bagi dekat whiteboard. Puan-puan teruskan dengan soalan ketiga. Soalan ketiga nak baca baris mana? Ada pelajar jawab baris atas tahu. Kalau puan-puan pelajar ni, kalau puan-puan jawab baris atas, maknanya puan-puan lupa dengan hukum alif lam. Ustaz nak tanya, kalimah ni ada alif lam ke tidak? Bila tak ada, refer rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga huruf apa puan? Ta, baris satu di atas ya. Maka hamzah wasal kena baca baris satu di bawah. Istawa. Macam mana nak tulis jawapan? Senang aja. Kan kalimahnya begini. Ya, ni hamzah wasal. Okey, jadi nanti puan-puan tulis jawapan macam ni. Hamzah wasal bagi di bawah. Buat macam ni. Dan tolong jangan jawab begini. Dulu ada pelajar jawab begini. Allahuakbar. Saya ingat sampai hari ni puan-puan. Puan-puan tahu dia jawab apa? Ni. Tu dia. Tiga-tiga baris ada kat sini. Jadi maknanya pelajar tu disuruh Ustaz pilih. Suruh saya pilih pula. Kenapa saya pula nak kena pilih? Puan-puan, kalau macam, bolehkah kita baca hamzah wasal ni dengan 3 baris? Tak boleh. Kena pilih salah satu baris sahaja. Dan baris yang layak pada dia apa? Baris bawah. Maka baris ni padam. Ni padam. Tinggallah baris satu di bawah. Setakat ni okey. Alhamdulillah. Saya sentiasa doakan. Mudah-mudahan kita ni cerah. Terang hati bila mendengar kuliah. InsyaAllah. Amin. Seterusnya, soalan nombor 4. Nanti sekejap. Sebelum kita nak baca usjudu, puan-puan tahu tak? Kalimah ni tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, kena refer huruf ketiga. Huruf ketiga huruf apa? Jim. Baris mana puan? Satu di depan. Maka jawapannya hamzah wasal juga baris satu di depan. Maka dibaca sama-sama. Usjudu. Pandai. Seterusnya yang kelima. Iqra'. Mana ada Tok Imam baca aqra' pun puan? Kena baca iqra'. Sebut. Iqra' ni adalah kata kerja, kata perbuatan. Dan puan-puan, mana Ustaz tahu kata kerja? Sebab kalimah ni tak ada hukum alif lam. Bila tak ada alif lam, kita kena rujuk huruf ketiga. Yang berbaris satu di atas, maka hamzah wasal kena baca baris satu di bawah. Nombor 6. Ar-ruj'a. Sebut. Saja saya cari kalimah macam ni. Nak bagi puan-puan berfikir sejenak. Puan-puan, jangan cepat kita merujuk huruf ketiga tau. Sedangkan dalam kalimah tu memang dah ada hukum alif lam Syamsiyah. Maka nak rujuk huruf ketiga ke? Tak perlu lagi dah. Terus baca baris satu di mana? Atas pada kalimah ar-ruj'a. Sebut. Nombor 7. Al-qubur. Sebut sekali lagi. Bagus. Ini juga hukumnya alif lam qamariyah. Nombor 8. Ibtigha'a. Sebut. Bagus. Yang ni termasuk dalam fi'il ataupun kata kerja sahaja. Dan puan-puan perhatikan dekat situ mana kita tahu kata kerja. Sebab kalimah ni tak ada alif lam. Tetapi ada hamzah wasal. Dan puan-puan kena rujuk huruf ketiga. Iaitu berbaris satu di bawah. Maka hamzah wasal juga baris satu di bawah. Soalan nombor 9. Al-a'la. Sebut. Baris satu di atas pada hamzah wasalnya. Nombor 10. Im tu banyak kali tu kenapa? Ba'atha. Ada pelajar jawab baris atas. Tak boleh. Sebab kalimah ni sah tak ada hukum alif lam. Betul? Bila tak ada alif lam, apa yang patut dibuat? Rujuk huruf yang ketiga. Tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga huruf apa? Baris satu di atas. Maka lawannya hamzah wasal baris satu di bawah. Percayalah puan-puan, ikut ustaz. Ba'atha. 11. Siapa baca al-ladhi tadi? Ad-din. Sebut. Juga hukumnya alif lam syamsiyah.
maka automatik baca baris di atas ad-din. 12 unqus. Kena baca baris satu di dia. Macam mana pun tahu baris satu di depan? Hukumnya dia tak ada hukum, tak ada hukum alif lam. Bila tak ada alif lam, rujuklah huruf ketiga. Huruf ketiga kebetulannya baris depan, maka ni termasuk dalam fi'il amar. Perempuannya one more. Unqus. 13 irji'i. Baris satu di bawah puannya. 14 apa dia? U'budu, ni fi'il amar. 15 insyaqqat, sebut fi'il. Ini fi'il saja. Nombor 16 ini bukan nama Allah perempuan. Al-Lawwamah. Kenapa bukan nama Allah? Sebab selepas huruf lam yang kedua tu tidak ada hak dhamir. Ini bukan nama Allah ya, tapi ini hukumnya alif lam syamsiah, maka automatik dia adalah isim. Bila isim, hamzah wasal kena baca baris atas, tak boleh bawah, tak boleh depan. Okeylah perempuan, sekadar itu yang mampu saya tunjukkan pada tuan-tuan perempuan sebagai basic kepada kita yang tak berapa belajar bahasa Arab. Tapi kalau perempuan belajar bahasa Arab, senang ceritanya tentang kaedah baca hamzah wasal. Tapi tak apalah perempuan, mungkin qada dan qadar kita, perempuan belum sempat lagi belajar bahasa Arab. Tapi mana tahu akan datang ada rezeki belajar bahasa Arab, maka belajarlah bahasa Arab ataupun belajarlah bahasa Al-Quran. Ataupun setidak-tidaknya bertadabur, belajarlah tafsir dengan mana-mana ustaz di luar sana ya. Okey puan-puan, jadi setakat ini puan-puan tahu tak macam mana nak baca hamzah wasal? Jadi dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa? Bergantung kepada kategori kata, bukannya bergantung kepada mood saya ustaz. Hari ini mood saya nak baca baris atas, saya baca baris atas. Esok mood saya bawah-bawah, bukan ikut mood tetapi ikut kategori kata yang telah ulama tetapkan dalam Quran. Jadi puan-puan, setakat ni nampak tak macam mana nak letakkan baris pada hamzah wasal? Nampak? Okey, akan datang ada lagi latihan ustaz bagi ya kemudian insya-Allah. Jadi puan-puan, sebelum kita terus kepada baca Quran, saya nak habiskan satu lagi tajuk yang penting di sini. Puan-puan rujuk buku tajuk ustaz muka surat 74. Satu tajuk ni namanya apa tahu? Kalimah yang tidak terikat dengan peraturan. Jadi yang tadi tu, yang 4 kategori kata tu, yang kita sebut isim, fi'il, masdar, fi'il amar, kesemua 4 kategori kata ini melibatkan kalimah-kalimah yang terikat dengan peraturan. Maknanya puan-puan kena ikut kaedah yang ustaz nyatakan tadi, maka bacalah dengan baris-baris yang tertentu. Tetapi ada satu lagi tajuk ni, yang mana ulama kata apa? Kalimah-kalimah yang tidak terikat dengan peraturan. Kalau tadi yang kita baca tadi semuanya terikat dengan peraturan, tapi kali ini tidak terikat dengan peraturan. Puan-puan, mari kita rujuk buku tajuk ustaz. Dalam hal ini ada 3 poin ataupun 3 perkara yang ustaz nak sebut. Yang pertama, ulama kata ada 7 perkataan, 7 kalimah kata nama yang mana hamzah wasalnya dibaca baris satu di bawah. Kalau sebelum ni ustaz ajar, puan-puan ambil perhatian. Kalau sebelum ni ustaz ajar, kata nama dia adalah isim kan? Kena baca baris atas kan? Tapi yang ni tak boleh, kena baca baris bawah. Yang ni pelik sikit. Yang ni puan-puan, biasanya dulu masa saya belajar, kami semua kena hafal kalimah ni. Untuk puan-puan ustaz bagi diskaun, tak payah hafal. Habis itu ustaz dalam periksa keluar, tak soalan ni. Jawapannya juga ustaz bagi diskaun, tak keluar. Habis itu kenapa ustaz ajar? Sekadar untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Ya, walaupun tak keluar dalam exam, tapi jangan tak tahu. Ada 7 kalimah, 7 perkataan yang mana di bawah kata nama, hamzah wasal kena baca baris satu di bawah. Apakah 7 perkataan itu? Yang pertama, sebelah kanan sekali, puan-puan, iaitu ifnataini. Okey, saya tulis kat sini ya. Ifnataini. Ifnataini.
Okey, ni dalam surah mana ni? Surah An-Nisa ayat 176. Balik rumah nanti rujuk surah An-Nisa ayat 176. Puan-puan akan jumpa kalimah ni. Dan puan-puan tengok ni ada hukum alif lam tak? Tak ada alif lam, tetapi ini termasuk dalam isim. Kata mana Ustaz tahu isim? Sebab ia merujuk kepada maknanya dua orang perempuan. Dua orang perempuan. Jadi bila sebut dua orang perempuan, bukankah itu nama suatu benda ataupun nama suatu merujuk kepada dua orang wanita ataupun perempuan. Maka ini kata ulama dia termasuk dalam isim. Tapi yang peliknya isim ni tak ada hukum alif lam. Jadi di sini puan-puan jangan refer mana-mana huruf. Puan-puan terus dia baca baris satu di bawah. Ithnataini. Sekali lagi sebut ithnataini. Jadi masa saya belajar dulu kalimah ni kami kena hafal. Kami kena hafal kalimah. Tapi macam tuan-tuan puan-puan tak perlu hafal, puan-puan fahamkan ajalah ataupun catat tengok dalam nota ustaz ya. Okey, yang kedua, kalimahnya apa? Sebelah kiri tu ithnaini, sebut. Okey, ithnaini ini berada dalam surah mana? Surah Yasin malam ni, puan-puan. Surah Yasin ayat berapa? Ayat 14. Jadi nanti kalau puan-puan baca kalimah ni saja, maka puan-puan jangan baca athnaini. Sebab kalau puan-puan perhatikan dia punya makna, ithnaini ini merujuk kepada dua orang utusan, dua orang nabi. Dua orang utusan, iaitu nabi lah. Jadi puan-puan, kalau ikutkan dua orang utusan ni kata nama lah. Betul? Kata nama. Tetapi yang peliknya kata nama ini tidak ada hukum alif lam. Ya, nampak tak ada alif lam tak? Tak ada, tapi hamzah wasal ada. Maka puan-puan di sini kalimah ni tuan-tuan kena hafal, kena catatkan dalam Quran, kena baca dengan baris di bawah. Dan kaedah yang ustaz ajar ini hanya ketika kita ingin memulakan bacaan pada kalimah itu sahaja. Tidak melibatkan kalimah lain ya, ambil perhatian. Okey, yang ketiga. Apa dia sebelah kiri tu? Imru'un. Okay, Ustaz tulis balik ni supaya puan-puan nampak ya. Nampak dia punya tulisannya. Imru'un. Dan kalau puan-puan perhatikan, ini berada dalam surah mana? Surah An-Nisa ayat 76. Surah An-Nisa ayat 76. Kata ulama, imru'un ini maknanya seseorang. Seseorang. Jadi seseorang itu adalah merupakan kata nama. Tetapi dalam hal ini, ulama tidak meletakkan hukum alif lam pada dia. Dan puan-puan perlu tak kita rujuk huruf ketiga? Tak perlu. Jadi kalimah ni kata ulama, masa saya belajar dulu, ustaz-ustaz saya sebut, kamu kena hafal. Kamu tak ada pilihan, kena hafal kalimah ni. Ya? Jadi ingat, dalam surah An-Nisa ayat 76. Seterusnya, nombor 4, apa dia? Ismu. Okey, ismu ya, saya tulis balik ke sini. Ismu. Okey, puan-puan, kalau kita biasa-biasa je belajar ataupun kita sikit-sikit je belajar, mesti puan-puan rujuk huruf ketiga. Dan mesti ada yang baca usmu. Sedangkan ini bukan fi'il amar. Ini termasuk dalam isim. Dan ini berada pada surah Al-Hajj ayat 40. Surah Al-Hajj ayat 40. Dan puan-puan kena hafal kalimah ini dan kena letakkan baris bawah padanya. Dan kata pada ulama, ismu itu merujuk kepada nama. Ismu itu adalah nama. Selepas kalimah ismu ni ada nama Allah. Ismullah. Maknanya nama Allah. Seterusnya. Mana? Oh, baris bawah. Ya, kita bubuh tanda ya. Supaya puan-puan sentiasa ingat bahawa bacaannya imru'un. Tapi dekat atas ni Ustaz dah bagi tahu dah sebenarnya. Hamzah wasal bagi di bawah. 7 kalimah ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa? Ibnata. Okey, ibnata. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 12. Okey, perempuan bubuh selalu. Kalau boleh perempuan salin, perempuan letak baris bawah. Apa makna ibnata? Kata ulama merujuk kepada anak perempuan.
anak perempuan. Bukankah itu kata nama? Ataupun kalau tengok ada setengah kitab tafsir ditulis sebagai puteri. Puteri itu bahasa Indonesia. Puteri itu anak perempuan lah. Bukan puteri raja itu bukan. Ya, puteri itu merujuk kepada anak perempuan. Manakala yang keenam, dia ada 7 kalimah ya puan ya. Yang keenam, cuba sebut ibnu. Ibnu. Ibnu ni anak lelaki lah perempuan. Ibnu adalah anak lelaki. Kalau tadi anak perempuan ni anak lelaki. Surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 45. Al-Imran ayat 45. Dan perempuan, kata ulama, ibnu tu adalah anak lelaki ataupun dalam bahasa tafsir Indonesia tu disebut sebagai putera. Bolehlah tu. Perempuan dalam bahasa kita anak lelaki lah, ibnu. Ya? Kalau ibnata anak perempuan. Dan kalimah yang terakhir melibatkan 2 kalimah, iaitu imra'atu. Sebut imra'atu. Surah Yusuf ayat berapa? Surah Yusuf ayat 30 merujuk kepada isteri. Manakala sama juga nombor 7 juga, dia ada 2 kali, nombor 7 ada 2 kali ya. Maknanya lebih kurang sama. Yang sebelah hujung tu imra'atun. Sebut imra'atun. Okey. Imra'atun ni maknanya seorang perempuan. Seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu adalah isteri, isteri itu adalah seorang perempuan. Jadi itu sebabnya perempuan, perkataan ini dikategorikan dalam kategori yang sama. Dan cuma kena perhatikan imra'atun tu berada pada surah An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat 12. Jadi, cuba perempuan kira ada berapa kalimah ni? 7 ni kena hafal. Masa saya belajar dulu kami kena hafal. Kalau tak hafal jawabnya kosong lah, paper. Perempuan tak dapat jawab apa-apa. Jadi benda ni kena hafal. Dan perempuan, inilah kaedah yang ulama ajar. Kesemua 7 kalimah ini, kalau kita tengok maknanya, merujuk kepada isim, kata nama. Tapi yang peliknya, dalam kalimah ini tidak ada hukum alif lam. Maka kamu tidak boleh refer kepada mana-mana peraturan. Kamu tak boleh rujuk dengan mana-mana peraturan. Ini semua di bawah tajuk, tidak terikat dengan peraturan. Jadi perempuan, marilah kita cuba sebut sekali lagi. Ithnataini. Ithnaini. Imru'un. Ismu. Ibnata. Ibnu. Imra'atu. Imra'atun. Okey, perempuan sila salin, ambil gambar, mudah-mudahan nanti perempuan faham. Dan kalau perempuan nak cepat ataupun supaya tidak berlaku kesilapan dalam bacaan, balik rumah buka Quran, surah-surah yang Ustaz nyatakan ni, perempuan tanda selalu pada kalimah tersebut. Ya, tandakan selalu. Tapi perempuan jangan sampai perempuan menanda menconteng Quran sampai perempuan merosakkan makna kalimah tersebut. Yang itu tak boleh. Kalau perempuan nak tanda dengan paper yang melekat tu pun boleh. Itu letak tepi ya. Jadi perempuan sebagai ingatan kepada kita, kalau nak baca kalimah ni kena baca baris bawah sahaja. Tak boleh baca baris atas ataupun depan. Dan kena ingat, ketujuh kalimah ini langsung tidak terikat dengan apa-apa peraturan. Seterusnya, poin yang kedua. Poin yang kedua, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, iaitu sebelah kanan tu, 4 kata kerja. Kata kerja tadi kita sebut sebagai apa? 4 kalimah kata kerja. Kata kerja. 4 kalimah kata kerja. Tadi 7 kalimah kata nama. Ini 4 kalimah kata kerja. Yang mana hamzah wasal dibaca baris bawah. Berbeza tak dengan apa yang Ustaz ajar mula-mula tadi? Beza. Kalau ikutkan kata kerja kena baca baris depan je. Tapi kali ini kena baca hamzah wasal kena baca baris bawah. Kan berbeza tu. Apakah 4 kategori ataupun 4 kalimah tersebut? Baik, saya tulis kat sini. 4 kalimah itu dimulakan dengan sebelah kanan. Iqadhu, sebut. Kalimahnya ni.
Iqdu. Siapa yang tak belajar confirm dia akan baca uqdu ataupun dia langsung tak baca apa-apa. Sebab apa? Dia tak tahu apa kaedah bacaannya sepatutnya. Jadi dekat sini surah apa ni? Surah Yunus ayat berapa je? 71. Okey. Terus baca baris bawah. Dan ini merujuk kepada kata kerja. Dan puan-puan yang peliknya, kata kerja kat sini, huruf ketiganya baris di depan. Sepatutnya kata kerja baris atas dengan bawah je. Dan puan-puan, inilah kalimah yang tidak terikat dengan mana-mana peraturan. Dan kata ulama, iqdu surah Yunus ayat 71 merujuk kepada maknanya, lakukanlah. Itu makna dia. Ini yang pertama ya. Dia ada 4. Nombor dua sebelah kiri itu imbu, sebut imbu. Imbu ini ya. Imbu berada pada surah apa? Al-Hijr. Al-Hijr, surah Al-Hijr. Ayat berapa? Ayat 65. Surah Al-Hijr. Jadi kita baca baris bawah. Tengok ni. Saya bubuh baris bawah. Papan bubuh selalu baris bawah dekat situ. Dan apakah makna imbu? Teruskanlah. Teruskanlah. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga pula kalimahnya ibnu, sebut. Ibnu. Puan, ibnu yang ni tak sama dengan ibnu yang tadi tau. Tak sama maknanya. Ni surah mana? Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 21. Okey. Puan-puan, tandakan selalu dulu. Bagi bawah, ibnu. Dan puan-puan, apa makna ibnu? Kata ulama, dirikanlah. Dirikanlah. Ataupun ada setengah tafsir dia tulis bangunkanlah. Okey, tak sama kan dengan ibnu yang tadi tahu. Yang tadi ni nombor 6, yang di bawah kategori kata nama, ibnu itu merujuk kepada anak lelaki. Tapi yang ni lebih kepada dirikanlah atau bangunkanlah. Lain cerita. Ini cerita tentang kisah 7 orang pemuda yang menjadi perbalahan di kalangan ahli-ahli kitab. Jadi mereka berbalah. Macam mana cara nak mengingat kisah 7 orang pemuda? Ada pendapat di kalangan ahli kitab, kita dirikanlah batu tanda ataupun batu ataupun penanda di mana mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam gua. Jadi puan-puan mereka berbalah. Akhirnya siapa yang menyelesaikan masalahnya? Tidak lain tidak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang Allah turunkan kepada baginda. Puan-puan sekat ni sudah berapa? 3 kan? Okey, nombor 4 pula. Sikit lagi puan ya. Nombor 4 bawah sekali tu. Imshu, sebut. Imshu. Okey, imshu ni puan-puan akan nampak dalam surah mana? Surah Sada. Surah Sada. Ayat 6. Apa makna imshu? Berjalanlah. Berjalanlah. Okey, alhamdulillah. Nampak? Sebelum saya mengajar tuan-tuan perempuan, saya dah kaji dulu dah kalimah ni perempuan. Saya dah tengok dalam surah mana, ya. Saya dah kaji apa makna dan sebagainya. Dan puan-puan tak payah lagi cari dah dekat kampus ke dekat mana-mana. Apa makna kalimah ni semua Ustaz dah bagi. Dan surahnya pun Ustaz dah bagi. Puan-puan kan senang belajar tu. Dulu masa saya belajar, saya kena cari sendiri apa maknanya. Saya kena cari dalam surah mana. Jadi puan-puan, sekarang hari ni puan-puan belajar cukup mudah sebab segala-galanya Ustaz dah bagi. Tinggal kita buat apa balik rumah ni? Tanda pada Quran. Dan kalau mampu hafal, hafal. Tak mampu, tak apa. Boleh refer pada buku. Ya, ataupun pada nota. Okey, last kali. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, 5 kalimah khusus. 5 kalimah khusus. 5 ni poin yang ketiga ya. 5 kalimah khusus. Kalimah khusus ni ataupun kalimah yang khas lah. 5 kalimah khusus. Yang mana ulama kata apa? Hamzah wasal dibaca dengan baris satu di bawah atau di depan dan dibaca dengan mad badal. Oh, tu dia. 5 kalimah khusus, hamzah wasal dibaca bawah atau depan dan kata ulama
dibaca mad badal. Ada mad badal pula. Ustaz, apa kena-mengena dengan mad badal pula dalam perbincangan kita ni? Baik puan-puan, mari saya tunjukkan. Yang pertama, tengok tu sebelah kanan sekali, kalimah it. Ni. Andai katalah puan-puan nak baca kalimah ni, di surah mana ni? Surah Yunus ayat 15. Okey. Andai katalah puan-puan nak baca pada hamzah wasal. Surah Yunus sekejap ya. Ayat 15. Puan-puan nak baca macam mana? Silakan. Mana satu yang betul ni? Ikti. Minta maaf, salah. Puan-puan, orang yang tak belajar confirm salah. Jawapannya bukan ikti, tetapi ulama suruh kita baca iti. Itu dua harakat. Iti. Disitulah namanya mad badal. Ni. Kalau kamu nak baca hamzah wasal ni, kamu kena baca baris bawah dan ada satu mad namanya badal. Apa makna mad badal? Gantian. Mad gantian ataupun tukaran pun boleh jugalah. Puan-puan, kata ulama, sekiranya kamu nak baca kalimah ini, kamu kena gantikan, tukarkan hamzah kepada ya di bawah. Itu sebab namanya mad badal. Sekali lagi saya ulang, dengar molek-molek. Puan-puan nampak tak ada hamzah kat atas ni? Hamzah tu mati kan? Saat lagi bila kamu nak mula pada hamzah wasal ni, kamu baca baris bawah. Tapi hamzah ni kamu kena tukar, gantikan kepada ya di bawah ni. Bila tukar kepada ya, maknanya hamzah tu nak baca tak? Maka puan-puan jangan baca ikti, salah. Yang betul, iti. Sebut? Wah, syukur alhamdulillah puan-puan belajar. Kalau puan-puan tak belajar, confirm di luar sana ramai yang salah baca. Tadi pun puan-puan salah baca tadi. Ikti, salah. Dia kena iti. Ustaz, masa bila saya nak gunakan hamzah ni? Saat lagi saya terangkan. Okey, sekarang ni, andai kata kita nak baca kalimah ini saja. Apa makna iti? Iti ni merujuk kepada datangkanlah ataupun bawalah. Datangkanlah. Ya. Saya tulis kat sini lah. Datangkanlah ataupun bawalah. Okey, seterusnya nombor 2. Nombor 2 kalimahnya apa? Idzalli. Sebut. Idzalli. Orang yang tak belajar mesti dia akan baca idzalli. Surah apa ni? Taubah ayat 49, betul? Okey, puan-puan, macam tadi juga hamzah wasal ni baca baris bawah. Tetapi jangan lupa hamzah mati tukar kepada ya di bawahnya. Bila tukar kepada ya, maka dinamakan mad badal. Jangan jadi mad senyap, mad badal puan-puan ya. Maka harakatnya berapa? 2 harakat. Itu sebab kita kena baca macam mana? Ikut. Idzalli. Idzalli. Apa maknanya? Izinkanlah. Izinkanlah. Itulah makna idzalli. Nombor 3, nombor 3 betul. Dia ada 5 semuanya. Okey, sikit lagi puan-puan ya. Nombor 3. Nampak tak di ujung tu? Itu ni sebut. Okey, macam mana ejaannya? Begini. Ni hamzah, ini ta. Okey, surah mana ni? Surah Al-Ahqaf ayat 4. Puan-puan, sekiranya nak baca hamzah wasal ni, puan-puan kena baca baris bawah dan jadikan kalimah ni mad badal dengan kadar bacaannya 2 harakat. Ulang suara. Idzalli. Ingat, bila kita nak mula pada hamzah wasal, automatik hamzah yang mati tidak dibaca. Sekali lagi saya ulang. Bila kita nak mulakan bacaan pada hamzah wasal, automatik hamzah mati tidak dibaca. Habis tu ustaz, bila kami nak baca hamzah mati ni? Saat lagi kita baca. Sekarang ini jangan baca dulu. Boleh puan-puan? Sekali lagi diulang.
Ituni. Maknanya itu ni adalah bawalah kepadaku. Bawalah kepadaku. Bawalah kepadaku. Bawalah kepadaku. Manakala kalimah yang keempat, bawalah kepadaku. Kalimah yang keempat, itu sebut surah Al-Jathiyah. Nih, itu surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat berapa? 25. Ayat 25. Dan serupa macam tadi juga, di mana perempuan bacalah hamzah wasal bari bawah dan jadikanlah kalimah ini sebagai mad badal. Dan perempuan ikut ustaz baca, itu datangkanlah. 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 Dan yang terakhir, nombor 5. Nombor 5. Siapa boleh baca silakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah perempuan. Perempuan, nampak tak kalau tadi lepas hamzah wasal huruf ya kan? Tapi kali ini lepas hamzah wasal huruf waw. Bermakna perempuan kena baca dengan u. Yang ni kena baca dengan u baris depan. Dan bacaannya begini, tak apalah, kita belajar perempuan je. Utumina, sebut. Utumina. Tak boleh baca itumina. Sebab apa? Logik akal kita dekat sini huruf waw, tadi huruf ya. Jadi kat sini hamzah mati tukar kepada waw. Maka waw mati sebelumnya kena baris satu di mana? Di depan lah. Maka hukumnya adalah mad badal. Surah apa ni? Al-Baqarah ayat berapa? 283. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 283. Dan kata ulama, utumina maknanya berimanlah. Berimanlah. Itu makna dia. Dan perempuan, nampak tak kalimah-kalimah macam ni kena belajar. Dan perempuan tak boleh belajar sendiri. Saya dulu cuba belajar sendiri, tak jadi perempuan. Tak faham saya. Bila berguru, belajar secara formal, baru ditunjukkan kaedah sebenarnya. Dan dulu saya tak tahu. Dekat sini ada mad badal. Rupa-rupanya ada mad badal sebab kamu ketika kamu nak baca hamzah wasal, kamu kena gantikan hamzah mati kepada ya. 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 Tetapi yang di bawah, gantikan hamzah mati kepada waw. Jadi perempuan, ustaz kalimah ni banyak ke dalam Quran? Tak banyak, itu aja. Dalam Quran itu aja kalimahnya perempuan. Dan perempuan ingat, ketiga-tiga poin ini di bawah tajuk yang besar, iaitu kalimah yang tidak terikat dengan peraturan. Maknanya perempuan tak salah sibuk-sibuk nak rujuk huruf ketiga ke apa ke, nak tengok hukum alif lam ke, tak payah. Ini, 3 poin ini kena tidak terikat dengan peraturan mana-mana kata yang saya dah ajar. Okey, perempuan, nanti dulu, tak habis lagi. Tu, yang ujung tu tak habis lagi cerita. Perempuan, mungkin timbul persoalan. Ustaz, habis tu hamzah ni, masa bila nak baca? Kata ulama, hamzah yang mati ini, okey saya tambah kat sini ya, poinnya. Perhatian. Ini untuk nota ini ya. Hamzah mati hanya dibaca ketika wasal sahaja. Cuba ikut ustaz, hamzah mati hanya dibaca ketika wasal sahaja.
Maknanya kalau kita mula pada dia, hamzah mati ni tak payah baca. Kita tukar, kita ganti kepada huruf mat di bawah dia. Tapi kalau kamu nak baca hamzah wasal boleh, tapi apabila kita mewasalkan bacaan. Ini bermakna tuan-tuan kena tahu apa kalimah sebelum kalimah ini. Kalau kalimah ini dibaca dengan apa tadi? Iti, sebut. Baik, sebelum kalimah iti dia ada kalimah lain. Iaitu, sekejap ya. Kita ada kalimah liqa'ana. Yang ni puan-puan kena salin lah. Sebelum kalimah ni, puan-puan akan jumpa liqa'ana. Ni. Ini kalimah sebelum ini. Maknanya selepas kalimah liqa'ana baru jumpa iti. Jadi kata ulama, sekiranya kamu nak menyambungkan bacaan dengan iti, maka di sinilah kamu guna hamzah wasal. Tengok saya baca. Liqa'ana ti. Ikut. Kadang-kadang termenung kita perempuan ni buatnya. Tadi tak baca, ni baca pula. Puan-puan faham tak ayat ustaz? Yang kita baca tadi, kalau hamzah mati ni dibaca kalau kita wasal bacaan. Wasal tu bermakna sambung. Sambung apa? Sambungkan kalimah liqa'ana dengan iti. Bila sambung ji, maka bacaannya liqa'ana ti. Kalau baca ni je? Pandai, alhamdulillah. Ada harapan perempuan membacanya dengan baik, dengan sempurna nanti ya, insya-Allah. Kemudian kalimah yang kedua pun macam tu juga ceritanya. Okey, kalimah yang kedua, sebelum kalimah idalli, dia ada ayat yang berbunyi may yaqulu. Dia ada kalimah ini je. May yaqulu. Cuba sebut. Cuba sambung dengan idzalli. May yaqulu dzalli. Sebut. Maka hamzah mati ini tuan-tuan gunakanlah dalam bacaan. Tadi asalnya tak gunakan. Asalnya kita baca idzalli saja. Tapi kalau kita nak baca hamzah mati ni, kita kena baca start daripada kalimah ini. May yaqulu dzalli. Sebut. Kalau baca ini saja? Alhamdulillah, puan-puan. Jadi siapa yang menentukan puan-puan nak baca daripada may yaqulu ataupun idzalli? Kita yang membacanya nanti dalam Quran, ya. Okey, contoh yang ketiga pula. Tadi kita baca macam mana ni? Itu ni, sebut je. Sebelum kalimah itu ni ada perkataan as-samawati. Ni, as-sama, kejap ya. As-samawati. As-samawati. Puan-puan, rupa-rupanya selepas as-samawati ni dia ada apa tahu? Dia ada wakaf. Namanya wakaf jaiz. Ni, nampak ada jim. Maknanya kalimah ni kita kena wakaf. Ikut ustaz. As-samawat. Perlu tak kita ulang balik? Tak perlu. Terus baca yang ni. Iya, barulah kita gunakan kaedah yang kita pakai tadi, yang kita baca mula-mula. Ya, jadi untuk surah Al-Ahqaf ayat 4, nampaknya puan-puan sebelum kalimah itu ni tu puan-puan memang dah nampak ayat berbunyi as-samawat. Jadi kita kena berhenti kat situ je. Bila berhenti, tuan-tuan tak payah ghostan balik. Terus saja kat sini. Bila terus kat sini, maka gunalah kaedah yang Ustaz ajar ni. Itu ni. Sebut. Ustaz, saya nak sambung lah juga Ustaz. Saya nak sambung ini dengan ini juga. Saya nak sambung. Boleh? Kalau nak sambung, ikut. As-samawati tuni. Mana yang senang sambung kan berhenti. Dah agak dah. Pasal apa puan-puan? Kat situ ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz ni wakaf yang digalakkan berhenti. Tapi kalau tak nak berhenti pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau puan-puan tengok qari dan qari'ah baca Quran, kebanyakan mereka berhenti.
Jadi bila berhenti, perlu tak ulang balik bacaan? Tak perlu. Sebaliknya terus kepada itu ni. Tapi kalau ada di kalangan kita, Ustaz, saya nafas saya panjang Ustaz, saya nak sambung bacaan. Boleh, tak ada masalah. Tapi cara bacaan sambung kamu kena betul, iaitu as-samawati tuni. Tak boleh baca as-samawati ituni, salah. Ya. Jadi ginilah puan-puan, untuk surah Al-Ahqaf ni saya syurkan pada tuan-tuan berhenti je lah. Berhenti je lah as-samawat, lepas tu ambil nafas baru, baca dengan ituni. Saya galakkan begitu. Untuk surah Al-Ahqaf, balik rumah pergi tanda. Okey, sikit lagi, dua lagi. Yang keempat, itu. Ni, itu ni tadi kan? Sebelum kalimah itu, puan-puan tahu tak? Ada kalimah qalu. Qalu. Ni, macam ni. Jadi, kalau tadi kita baca itu, tapi kalau sambung dengan kalimah sebelumnya, qalu, jadi apa bacaannya? Sekali lagi? Yes, qalu tu, sebut ni. Jangan baca qalu itu. Orang yang tak belajar mesti dia akan baca gitu. Ataupun dia belajar sikit-sikit. Jadi sekali lagi saya ulang. Kalau sambung dengan kalimah sebelumnya, bacaannya begini. Qalu tu. Tapi kalau tuan-tuan dah berhenti kat sini, qalu berhenti kau. Berhenti. Kemudian kita nak mula pada sini, maka ulama pesan bacalah. Itu sebut. Alhamdulillah. Dan yang terakhir iaitu utumina sebut. Tahu tak sebelum utumina ada kalimah alladhi. Sebelum utumina ada kalimah alladhi. Ni. Alladhina. Alladhi. Alladhina ke alladhi saja? Alladhi saja, minta maaf. Alladhi saja. Tak ada na. Alladhi. Ni. Macam ni saja. Jadi, kalau tuan-tuan nak mulakan bacaan pada dia, seperti mana awal tadi yang Ustaz ajar, macam mana? Utumina. Sebut dulu. Tapi sebelum kalimah utumina ada alladhi. Andai kata kita nak mula pada alladhi. Alladhi tumina. Sebut. Tidak ada bacaan panjang. Ni jangan panjang. Alladhi, terus baca hamzah. Alladhi tumina. Sebut. Tapi kalau tak nak baca alladhi, nak baca ni saja. Tumina. Sebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Tentu perempuan mujur tak banyak, ada 5 je tuan dalam Quran. Tetapi kena ingat bukan 5 saja. Kat sini ada 4, sini ada 7. Jadi kesemua kalimah ni, masa saya belajar dulu, kebanyakan ustaz-ustaz mengajar, kita kena hafal. Dan perempuan macam perempuan ni tak payahlah hafal, perempuan stres nanti. Silat-silat minggu depan tak datang, kalau ustaz lagi dah kena hafal perempuan. Ya. Jadi ginilah, perempuan tak payahlah nak hafal, perempuan fahamkan kalau jumpa kalimah-kalimah macam ni. Dan perempuan tu sebab, untuk bab ini, saya sediakan nota sampingan. Ni, nota yang 2 keping ni. Perempuan ada ke tidak nota ni? Tolong dapatkan supaya perempuan boleh bawa ke mana-mana lah. Perempuan nak bawa buku berat ataupun tebal. Jadi bawa nota ini, senang kita refer bagaimana kaedah bacaan. Tetapi sekiranya perempuan masih tak faham juga, tak ingat, maka rujuk kepada saya bila-bila masa. Boleh perempuan? Boleh ke tidak ni? InsyaAllah, amin. Ustaz dah banyak bagi kemudahan pada kami. Banyak nota dalam buku ada, nota sampingan ada, latihan ada. Jadi perempuan terserahlah pada perempuan untuk belajar. Tepuk dada tanya. Tanya selera pula. Tepuk dada tanya iman. Tanyalah iman kita sejauh mana kita nak belajar, sejauh mana keyakinan kita kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Okeylah perempuan, setakat ini ada apa-apa nak tanya tak? Ada lagi tak latihan yang perlu kita buat? Tengok dalam buku kejap, ada lagi tak? Ada lagi ke tidak ni? Ya. Oh, tak ada lagi dah latihan. Satu saja, muka surat 48 ya. Okey. 49 dia dah wakaf ya. Maknanya, kalau puan-puan dah okey, nanti minggu depan saya nak bawakan hukum wakaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Minggu depan ya, hukum wakaf. InsyaAllah ya. Tapi sebelum tu, saya nak bagi sedikit kerja rumah yang mana puan-puan tak payah salin apa-apa. Puan-puan cuba balik rumah nanti, puan-puan tengok surah Fatihah.
Balik rumah tengok Fatihah. Kemudian puan-puan kata ada berapa? Ada berapa hamzah wasal? Ada 14. Cuba kenal pasti apakah baris yang kita nak baca pada hamzah wasal. Boleh tak? Minggu depan kita kaji dalam Fatihah tu ada 14 hamzah wasal. Kita nak kaji ada berapa yang kita kena baca hamzah wasal dan hamzah wasal tu nak baca baris mana dan ada berapa hamzah wasal yang kita tak baca dalam surah Al-Fatihah minggu depan ya. Jadi tolong ingatkan Ustaz, minggu depan kita nak mulakan bacaan Quran kita dengan surah Al-Fatihah dulu minggu hadapan. Lepas tu baru kita baca surah Yasin. Hari ni tak sempat nak baca surah Yasin puan-puan. Pasal apa kita duk cerita tentang kaedah membaca hamzah wasal. Tapi puan-puan yakin bahawa kesemua nota yang Ustaz bagi di whiteboard ni tidak terkandung dalam surah Al-Fatihah. Tak ada dalam Fatihah. Jadi tak payah fikir susah-susah puan-puan. Tapi minggu depan Ustaz nak tahu dalam Fatihah ada berapa hamzah wasal, ada berapa yang dibaca, ada berapa yang tidak dibaca. Minggu depan kita akan semak dalam bacaan Quran kita. Ingat, tolong ingatkan saya minggu depan kita baca Fatihah mula-mula, lepas tu kita baca surah Yasin. Jadi minggu depan masih bawa surah Yasin ya. Minggu depan surah Yasin bawa lagi ya. Jilid yang ke-8 buku warna kuning kita insya-Allah. Okeylah puan-puan, saya rasa cukuplah setakat itu. Saya pun ada urusan dan puan-puan pun ada urusan yang lain. Mudah-mudahan dalam masa 7 hari 7 malam ni puan-puan dapatlah membaca Quran dan dapat mengenal pasti bagaimana kaedah yang betul untuk membaca hamzah wasal. Baik, kita bersurai dengan membaca bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.